Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya dan sahabat saya, yakni Atia Alia Fatnin, kami akan mempresentasikan sebuah tajuk ataupun tema yang telah diberikan, iaitu ayat muhkam dan mutasyabih. Jadi, secara definisi itu terbahagi kepada dua, iaitu etimologi dan terminologi. Muhkam itu berasal dari kata ihkam yang secara bahasanya itu bermaksud kekukuhan, kesempurnaan, kesesamaan dan pencegahan. Yang kedua, iaitu mutasyabih, berasal dari kata tasyabuh yang secara etimologisnya bermaksud keserupaan atau kesamaan yang membawa kepada suatu makna, iaitu kesamaran di antara dua hal. Di secara terminologi itu, ayat muhkam adalah ayat yang dapat diketahui dengan mudah, atau bahasa sini gamplang ya, baik melalui takwil maupun tidak. Jika ayat mutasyabih pula itu ayat yang hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Contohnya adalah hari kiamat, kemunculan Dajjal dan banyak lagi. Seterusnya, contoh lafaz muhkam terdapat dalam surah Hud ayat 1, iaitu kitabun uhkimat ayatuh. Dan lafaz mutasyabihat terdapat di dalam surah Az-Zumar ayat 23, iaitu kitabun mutasyabihan mathani. Ketiga lafaz muhkam dan mutasyabih sama-sama disebut dalam Al-Quran pada surah Al-Imran ayat yang ke-7. Berdasarkan tiga ayat tersebut, Ibnu Al-Habib Al-Naisaburi menceritakan adanya tiga pendapat tentang masalah ini. Pertama, berpendapat bahawa Al-Quran seluruhnya muhkam berdasarkan ayat pertama. Kedua, berpendapat bahawa Al-Quran seluruhnya mutasyabih berdasarkan ayat kedua. Ketiga, berpendapat bahawa sebahagian ayat Al-Quran muhkam dan lainnya mutasyabih berdasarkan ayat ketiga. Baik, seterusnya kita pergi kepada pembahasan, yaitu sebab-sebab terjadinya tasyabuh dalam Al-Quran. Jadi, sebahagian ulama itu berpendapat bahawa ayat-ayat mutasyabihat ini tidak dapat ditakwilkan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pendapat para ulama mengatakan bahawa penyebab adanya tasyabuh ini dikarenakan dalam beberapa hal, iaitu pertama, kesamaran pada ayat. Yang kedua, kesamaran pada makna ayat. Yang ketiga, kesamaran pada lafaz sekaligus makna ayat itu sendiri. Adapun kesamaran pada lafaz ayat itu sama sekali tidak diketahui hakikatnya, seperti tentang hari kiamat dan hal-hal gaib yang lainnya. Yang kedua, kesamaran pada makna ayat. Kebiasaannya, ayat-ayat ini setiap orang itu tahu melalui penelitian dan pengkajian, seperti ayat mutasyabihat yang samarnya itu timbul akibat ringkas, panjang dan seumpamanya. Yang ketiga, ayat-ayat mutasyabihat yang maksudnya dapat diketahui oleh para ulama tertentu, akan tetapi tidak semua para ulama mengetahuinya. Maksudnya adalah makna-makna yang tinggi yang memenuhi hati-hati orang yang yang jernih jiwanya dan mujtahidnya. Jadi dapat disimpulkan bahawa para ulama berpendapat dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat ini, sebahagiannya ada yang cenderung dalam memahami secara harfiah dan sebahagiannya pula ada yang melihatnya sebagai isyarat kepada takwil. Jadi hal ini sangat dipandang serius apakah ia dapat ditafsirkan ataupun tidak. Sikap ulama terhadap ayat mutasyabihat. Pertama, mazhab salaf iaitu orang yang mempercayai dan meyakini sifat-sifat mutasyabih dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri, kerana mereka menyerahkan urusan mengetahui hakikat maksud-maksud ayat mutasyabihat kepada Allah. Kedua, mazhab khalaf iaitu ulama yang menakwilkan lafaz yang makna lahirnya mustahil dengan makna yang sesuai dan laik untuk zat Allah. Seterusnya kita pergi kepada pembahasan kita yang terakhir mengenai dengan hikmah-hikmah ayat muhkam dan mutasyabihat. Jadi terdapat beberapa hikmah ayat muhkam, yakni pertama, menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang yang kemampuan dalam bahasa Arabnya itu lemah. Maka dengan adanya ayat muhkam ini sudah jelas arti maksudnya ataupun maknanya, dan sangatlah besar arti dan faedahnya bagi mereka yang lemah dalam berbahasa Arab. Yang kedua, mendorong umat untuk giat memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan yang ada dalam Al-Quran, kerana lafal ayatnya ini mudah diketahui, dipahami dan jelas pula untuk diamalkan. Yang terakhir itu hikmah ayat mutasyabihat. Yang pertama,
itu untuk menjadi bukti kelemahan manusia atas kebesaran Allah dan ketinggian ayat-ayatnya. Dengan ini, manusia dapat tunduk terhadap ketentuannya dan menghancurkan kesombongan terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir itu adalah untuk memberikan kebebasan kepada manusia untuk berbeza dalam penafsiran dalam rangka menjadikan mereka itu lebih terbuka dan bertoleransi. Sekiranya semua ayat itu adalah mukam, maka yang terjadi adalah kebekuan dan status mazhab itu hanya akan jadi satu dan manusia tidak berkompetisi dalam mencari kebenarannya. Jadi, menjawab kepada soalan yang pertama, sebenarnya ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat ini sama-sama bisa dijadikan hujah ataupun sebagai dalil untuk mengetahui kebijaksanaan Allah. Sebab Allah lah yang menurunkan Al-Quran sebagai kalamnya, dan di antara potongan-potongan kalamnya itu terdapat ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat. Tujuan adanya ayat mutasyabihat sebenarnya untuk mengokohkan keimanan bahawa semuanya dari sisi Tuhan dan tidak mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang dalam ilmunya. Sekian saja dari kami kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.